Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Hadirin yang mata Allah Ta'ala sekalian, kita mulakan perbincangan pada malam ini dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa, mafhumnya ataupun maksudnya, man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan ataupun menempuh satu proses, man salaka tariqan fihi yaltamisu fihi ilman, yang berkehendakkan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Ta'ala akan permudahkan jalannya untuk ke syurga. Ilmu di sini tidak lain adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ilmu untuk faham apa yang Allah Ta'ala maksudkan dalam qala Allah, maksudnya wahyu dia, dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang tertinggi, yang termurni, yang terpenting dalam arti kata sebagai seorang Muslim itu. Baik. Kemudian teringat kita juga hadis yang berbunyi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa Allah Ta'ala berkehendakkan kebaikan bagi dirinya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, Allah Ta'ala akan fakihkan, fahamkan dia dengan agama. Sebahagian penceramah ataupun asatizah yang saya dengar huraian mereka tak ada hadis ini, dia menyebut secara mafhum mukhalafah, ini bermaksud jika Allah tak suka pada kita, Allah tidak berkehendakkan kebaikan, yakni Allah nak bagi keburukan pada kita, Allah tak akan fahamkan kita dengan agama ini. Sebab bila Allah nak kebaikan pada kita, Allah fahamkan agama. Faham tak semestinya alim. Al-fahmu tidak semestinya al-alim. Al-fahmu, faham, tak semestinya alim. Faham tak semestinya alim. Alim, ulama' lah. Kita nak jadi ulama' ni payah sikit. Payah sikit lah. Boleh, tak mustahil. Imam Abu Hanifah mula belajar secara serius umur 40 tahun. Dan dia ambil masa 10 tahun, fokus sungguh. Maksudnya saya bayangkan Imam Abu Hanifah ni umur 40 tu, bisnes dia sudah stabil. Dia kan tokai kain. Bila bisnes stabil, dia boleh serah daripada dia punya pekerja-pekerja ni, dia mula fokus untuk menuntut ilmu. Dan dalam masa 10 tahun, disebabkan dia betul-betul fokus tu, ambil diploma, degree, master, PhD balik, kau tak tahu lah. Dah. Di 10 tahun, faqih. Sampai tahap mujtahid mutlak lah. Tu, the rest is history lah. Tapi nak katanya, umur ni bukan satu penghalang untuk nak jadi alim. Nak bukan jadi alim. Mana tahu tuan-tuan tiba-tiba nak jadi alim sungguh, pergi start duduk madrasah mana, balik-balik pergi duduk Pakistan mana, fokus 5 tahun, nak balik jadi mujtahid. Allah, pergi. Ada. Barangkali bini pun tak ada dah. Duduk bujang seorang-seorang, duit banyak, pecing. Pergilah duduk Afrika mana, ambil darah hadis balik, apa masalah? Tak mustahil. Saya duk fikir begitulah, tapi teringat ada bini ni. Anak 5 orang dah tak jadi. Jadi ada halangan-halangan. Tetapi saya kagum dengan beberapa sahabat kita dari belah-belah Eropah, Amerika Syarikat Eropah ni. Macam Suhaib Webb. Syekh Suhaib Webb ni, dia masuk Islam umur 20 lebih dah. Macam Hamzah Yusuf, walaupun dia sufi sikit, tapi dari sudut perjalanan dia tu kita kagum. Umur 20 lebih dia baru masuk Islam. Lepas tu dia betul-betul nak belajar sungguh, dia pergi duduk Azhar 5 tahun. Pergi duduk di Afrika 5 tahun. Kita kata macam mana dia boleh survive?
Kita nak pergi ni dengan duit, dengan tambah kapal terbang duk pening dah. Saya nak sembah 5 tahun tu. Jadi ada benda yang kita barangkali belum jadi budaya kita bila melibatkan ilmu di kalangan mereka, ya. Macam orang Arab saya perasan, syekh-syekh daripada satu keluarga besar, adik-beradik ramai ni, kalau mereka ada bisnes keluarga, ya, maka adik-beradik, abang-abang yang fokus kepada bisnes ni seolahnya akan kata kepada adik dia tu, kamu jangan duk fikir pasal duit, kamu belajar jadi alim sungguh, menyumbang pada masyarakat. Jodoh kamu nak kahwin dengan siapa, tak apa, kami urus belaka. So kawan ni adik bongsu kau, adik yang tengah kau, yang memang nak minat mengaji agama, hafal Quran dari kecil besar, dia tak fikir dah pasal nak cari duit mana, nak sama master, nak sama PhD, nak cari bini mana, nak cari duit. Dia tak fikir dah. Dia fokus mengaji sampai tahap ahli. Sebab apa? Abang dia dok beri duit, ahli keluarga dok menyumbang. Tu sistem itu, support system. Maka dia ni jadi ahli sungguh lah. Lepas jadi ahli tu pun, maksudnya keluarga support lagi, rumahnya apa semua. Biar jadi. Tapi syaratnya jadi ahli sungguh-sungguh. Bukannya ahli kucing, tidak. Nak ahli sungguh. Ada mengaji sampai tahap PhD lah, kalau kata dunia hari ni punya penilaian tu. Maka lahirlah syekh-syekh yang ramai. Saya duk, macam mana dia ada kekuatan, dari sudut dana, dari sudut kehendak dan seumpamanya. Jadi rupanya support sistem masyarakat tu. Dan ini bertepatan dengan apa yang Maulana Asri cerita, Maulana Syahani Mustafa cerita, budaya di India, Pakistan. Madrasah ni memang masyarakat akan menyumbang dengan tapi dia tak bagi duit, dia bagi makanan, dia bagi ni, maksudnya boleh hidup lah. Duduk 5-6 tahun tu, makan minum tu tak risau. Disebab atas nama belajar ilmu ni, orang nak infak makanan pun, nak menyumbang dan seumpamanya. Begitulah dibuat. Begitulah pusat-pusat pengajian di sana, Nadwatul Ulama-nya di Lucknow, dan di Azhar sendiri pun hidup dengan atas sumbangan wakaf. Cuma wakaf sumbangan ni bagusnya mereka punya pensyarah, mereka punya pentadbir tak kaya belaka. Masalah kita wakaf di sini wakaf duduk sekejap malah nak cerita jadi tak sedap. Tapi di sana tak Maulana An-Nadwi, Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, ulama besar Lucknow, Nadwatul Ulama. Rumah dia tu memang kalau masuk, Allah, tak padan dengan ulama besar dunia lah. Yang hanya ada kitab saja, perabot tak ada apa semua. Tapi dia khidmat di universiti dia tu, madrasah dia daripada kecil. Begitu. Jadi support system tu begitu, mereka khidmat untuk ilmu sungguh. Jadi segala segala sumbangan yang masuk apa semua begini betul-betul digunakan untuk pelajar, untuk madrasah dan seumpamanya. Sebab tu masyaikh Azhar tak ada kaya. Pensyarah, profesor, doktor tak ada kaya tu. Gaji pensyarah kita sini mahal lagi. Begitu juga di India, Pakistan tu bukan setakat tak kaya, memang jalan kaki, tak ada harta. Tu dia punya realiti. Baik, jadi kita sambunglah sikit perbicaraan kita ini pada muka surat 116. Masih lagi di fasa-fasa yang agak kita kata ni lah. Sebab ini berkaitan dengan pandangan peribadi saya pada tahun 2019. Mungkin sikit sebanyak ada beberapa perkara yang sudah berubah, ya. Kita tempoh hari bincang tentang pertembungan dan usaha idea-idea untuk takrib antara aliran sunnah dan juga aliran tradisional dan seumpamanya, ya. Saya juga menyatakan bahawa perbincangan banyak wacana-wacana agama ni tidaklah, khususnya bab fiqh, tidaklah sebenarnya berkaitan dengan perbandingan mazhab pun, tapi lebih kepada sentimen aliran. Awak ni geng mana? Kalau awak geng A, selain pada geng kita, salah belaka. Itu sentimen dia. Kalau kata mazhab, khilaf mazhab, kalau betul-betul atas dasar ilmu, dia boleh terima yang ni kuat, yang ni apa semua itu gini. Baik, bila diperhatikan secara telus, respon sebegini lahir daripada rasa tidak puas hati yang berasaskan kepada wacana-wacana liar, sama ada yang termuat dalam talian ataupun atas talian lebih tepat,
dalam talian, mahupun di ruang awam secara terbuka, bukan wacana ilmiah dan akademik yang munsif. Munsif ni apa? Yang insaf, yang nak cari kebenaran, yang nak cari satu penyelesaian, walaupun akhirnya tak sama pun. Mudahnya saya selalu bagi contoh, kita dengan bini kita lah, 9 benda 10 dia tak setuju. Tapi elok je hidupnya. Maksudnya memang begitu, ya. Ada benda yang tak semestinya kita setuju belaka baru kita boleh hidup bersama, tidak. Ada benda, tapi benda yang tengoklah, bukan benda usul lah. Kalau usul akidah mana boleh nak beza. Cuma lagi yang jadi masalah, khilaf pada menyatakan sama ada perkara itu usul ataupun furuk. Itu memang tak sesah. Sebab sebahagian kata ni usul dan sebahagian kata tidak, ini furuk saja. Jadi nak kelas, nak apa dia panggil taksim, menyatakan itu pun sokongan daripada kedua pihak ulama-ulama pun dua-dua banyak. Jadi di situ kita panggil tak boleh buat apalah, kena insaf dan juga kena melihat realiti itu, ya. Kebanyakan tokoh kedua-dua aliran ini sentiasa menembak hujah dari jauh, sama ada dalam laman sosial masing-masing atau di depan audiens masing-masing sahaja. Jarang berlaku hiwar ni dialog, dan munaqasyah ni perbincangan lah, ataupun perbahasan secara terbuka berdepan antara kedua-dua aliran ini atas semangat ilmiah mencari kebenaran dan solusi terbaik buat umat, khususnya di Malaysia ini. Saya menjangkakan dalam banyak perkara yang berbeza pandangan dalam sejarah kita, pada satu masa awal abad ke-20 lah, 1900 lebih, ya. Ada satu sejarah yang luar biasa berlaku di Kelantan. Sebahagian tahu, Istana Kelantan telah anjurkan 2 debat terbuka antara kaum muda dan kaum tua. Bersabit satu isu saja, anjing boleh dibela atau tidak. Sebabnya salah seorang kerabat raja, kakak kepada sultan masa tu, kakak ke abang dia, nak bela anjing Dalmatian. Nak bela sebagai pet. Maka ulama kaum muda kata tak boleh lah. Anjing ni, bacalah hadis, anjing ni menyebabkan malaikat tak masuk, rahmat begini. Lepas tu dari sudut fiqh pun, jilatan, sentuhan basah begini, mari belaka. Pihak yang kata boleh pula, dah ada mazhab kata cukup cucu air saja, apa masalah. Dan kalau bela tu untuk untuk jaga kebun apa semua itu gini. Tapi ni bukan untuk jaga kebun ni, memang untuk pet ni. Dia beza dua tu. Jaga kebun kita tak luar, kita tak pegang pun dia tu, dia duduk dalam tempat dia tu. Jadi, tapi hebatnya berdebat lah. 2 tempat, 2 kali. Dan raja sendiri, sultan masa tu jadi orang tengah, penganjur. Berdebat lah, geremuk. Lah habis belaka, ambil gambar anjing duduk sebelah. Tu gambar tu jadi ikon tu sampai ke Mak Saleh, nama apa? Allah, bukan Stafford Raffles. Ambil crop gambar tu, ada seorang mufti daripada Singapura masa tu, dia wakil kaum tua. Dia ambil gambar dia dengan anjing duduk sebelah. Jadi macam satu jadi kontroversi juga lah gambar tu, ya. Orang dah anggap kata ni ulama yang menyokong untuk menghalalkan untuk bela anjing dan seumpamanya. Walah, wacananya panjang tapi menarik. Itu direkodkan oleh orientalis yang mengkaji tentang wacana agama, pertembungan antara kaum tua kaum muda di Malaysia ketika itu, ya. Baik, kita mengimpikan hal tersebutlah. Jakim sebagai contoh. Jakim ni nak raih belaka. Dia nak raih aliran tradisional. Dia juga tahu bahawa aliran-aliran semasa yang asatizah yang belajar luar negara, yang lebih terdedah kepada fiqh sunnah, hujah-hujah yang moden, yang baru apa semua ni, pun bawa balik idea tu, mereka tak boleh nafikan. Dan masa yang sama mereka nak raihkan tradisional. Jadi macam mana tu? Macam mana kena buka gelanggang lah. Sama ada tertutup ataupun terbuka. Dalam Jakim tu sendiri macam-macam kepalanya ada tu. Jadi memang kena buka. Dan satu masa mereka dah boleh setting satu pendekatan yang menurut konteks kita wasatiyah lah. Tidaklah sentiasa memenangkan tradisional dan tidaklah sentiasa memenangkan pihak-pihak yang dikatakan sebagai aliran baru kaum muda dan seumpamanya. Maka objektif. Maka kalau kita tengok satu masa, ajaran-ajaran bersifat batiniyah yang ada unsur batiniyah, sufi, melampau, gulat apa semua, memang difatwakan secara jelas, memang ditolak.
Sehinggalah mutaakhir ni ada usaha balik nak menghidupkannya. Sebab bertukar-tukar orang yang pentadbir apa semua ni. Ada kaitan belakang. Bertukar orang politik dan bertukar pentadbir-pentadbir, ada pengaruh-pengaruhnya tertentu untuk bahkan nak semak balik fatwa-fatwa yang sudah establish satu masa dulu berkenaan dengan hal-hal yang meragukan ini. Akhirnya kita tengok mutaakhir ni banyaklah ajar sesat yang terbuka, tapi tindakannya pun nampak tak agresif. Contohnya Sihak tu lah. Nama ajaran Sihak tu. Allah sebagai Muhammad itu Allah, Allah sebagai Muhammad. Allah itu hanya pangkat bagi Muhammad. Ni ajaran apa ni? Ni bukan sesat biasa dah ni. Boleh jadi sesat akidah. Sesat usul akidah. Boleh bawa pada syirik dah seumpamanya. Cuma nasib baiknya Majlis Fatwa Johor ada keluarkan, dan di Malaysia ni itulah satu lagi keistimewaannya, quote and quote istimewa, kita ada ramai mufti dan ramai majlis agama dan banyak fatwa, banyak set fatwa. Jadi kita kena faham cara dia berfungsi. Sebagai contoh, kalau kita tanya hari ni, kenapa Syiah tidak difatwakan sebagai bukan Islam? Walaupun dari sudut kalau kita mengaji sungguh dengan pakar dalam akidah Syiah, kita tahu Syiah yang ghulat ni, Ithna Asyariyah Imam 12, memang usul akidahnya berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Paling mudah syahadah, kita syahadatain, dia tidak syahadatain. Jadi bila dia tidak syahadatain, nak kata macam mana Muslim sama dengan kita? Jelas usul akidah berbeza. Tapi kenapa tidak Malaysia istiharkan Syiah bukan Islam? Kalau istiharkan lebih rugi daripada tak istihar. Maka diistiharkan mereka sebagai sesat sahaja, tidak sebagai keluar pada Islam. Sebab apa? Kalau fatwa akan keluar pada Islam, dan itu mereka minta satu masa dulu. Deklarasi mereka yang panjang tahun 2013 ke. Dia minta dengan yang di-Pertuan Agong pada masa itu, Tuanku Sultan Mizan jadi agong. Salah satunya, kalau betul kami ni sesat akidah dah, istiharkan kami bukan Islam. Sebab dari sudut perlembagaan kita, kalau istihar bukan Islam, maka undang-undang Islam setiap negeri tidak lagi berkesan ke atas mereka. Mereka jadi agama minoriti dan mereka berhak ada masjid sendiri, kubur sendiri, sebagaimana agama Ahmadiyah Qadiani di Kampung Nakhoda. Ini kadang-kadang setengah-setengah pelajar agama tak faham realiti, sistem dan juga undang-undang kita berfungsi macam mana. So kita kena cope juga dengan benda tu, ya. Tak boleh kita, tak boleh lah begini, kena. Dia bukan kira begitu saja, dia kira juga sekarang ambil kira belakang tu. Jadi bila berlaku kes Jais melawan Ahmadiyah Qadiani, maka Jais kalah. Sebab Jais dikira di luar bidang kuasa. Dia tidak berhak. Sebab kami agama asing. Kami bukan agama Islam dah. Kamu nak guna enactment undang-undang agama Islam macam mana pada kami? Kami bukan Islam. Kamu sendiri yang kata kami bukan Islam. Dah. Maka mahkamah dismiss kes tersebut. Dah seumpamanya. Jadi daripada kes itulah pihak kerajaan kita ni belajar bahawa ajaran-ajaran sesat yang walaupun jelas kesesatannya pada akidah. Ayah P ni tuan-tuan, memang iktikad dia Tuhan menjelma dalam diri manusia. Ini sesat apa lagi ni? Ini dah tajsim, memang tajsim yang memang jelas. Bukan setakat sesat, memang dah kufur, syirik ni. Tapi tidak diistiharkan begitu sebab apa? Benda-benda tadi. Sebab tu mereka yang difatwakan sesat dan tidak tahu mereka pernah dia panggil apa? Taubat secara terbuka ni. Apa dia panggil istilahnya? Bukan mubahalah. Apa istilahnya? Taubat secara istitabah. Taubat secara terbuka. Tetap mereka itu bila mati dikebumikan di kubur jirat Cina. Dah. Memang dikuburkan di kubur orang Islam juga. Itu. Beberapa namalah yang kita tahu, saya tak nak sebut. Baik, katanya lagi apa di sini? Maka masing-masing mengungkit kata-kata dan tuduhan pihak individu gulat melampau daripada kem lawan masing-masing. Ini realiti yang kita tengok hari ni. Siapa yang duduk dalam Facebook apa semua, saya ingat cerita yang sama saja berulang. Orangnya tak tahu siapa, guna fake news, tapi akhirnya yang terkesan adalah tokoh-tokoh. 2-3 hari ni pun ada, saya malah sebut lah. 2-3 hari ni pun ada. Tokoh tak ada apa pun sama-sama dia. Tok-tok gitu sama dia. Dia senyum, dia duduk lepok minum air sekali. Tapi penyokong, yang sokong rasa diri penyokong ni, biasalah dalam politik sama, dalam ni pun sama. Dan akhirnya terkesanlah juga mereka. Dulu lagi tu, bila murid kepada Ibnu Ishaq,
tanya Ibnu Ishaq tentang Muwatta Imam Malik. Tanyalah, apa pandangan kamu tentang Muwatta Imam Malik? Ibnu Ishaq kata, dalam bahasa kita ni, lenggoknya, maksudnya Muwatta ni okeylah, biasa-biasa. Benda tu sampai pada Imam Malik. Imam Malik masyaikh masa tu besar, ulama besar dah masa tu. Bila sampai, orang sebut gitu, walaupun orang tu hebat macam mana pun, orang sebut lebih kurang pasal karya dia. Imam Malik ni pun manusia, bukannya malaikat. Maka keluarlah istilah Ibnu Ishaq wad Dajjal. Dajjal. Maka daripada situlah munculnya setengah pandangan yang minoriti bahawa Ibnu Ishaq memang bermasalah dalam perawian sirah, walaupun sebahagian besar terima dengan syarat-syarat, tapi segelintir ada yang sampai tahap menyatakan dia tasyayyuh, ada unsur tahrif dalam riwayat dan seumpamanya. Antara yang berpegang itu termasuklah Maulana Asri ni. Cenderung ke situ. Mungkin kita boleh setuju tak setuju lah, tapi dia sedikit cenderung untuk melihat Ibnu Ishaq memang tak boleh bukan tak boleh pakai lah, maksudnya sangat kena berhati-hati dengan riwayat dia tu. Begitu. Baik, tapi ala kullin, semua tokoh ini selain Nabi Muhammad adalah manusia yang ada hati budi, ada tai marah, ada tai down, ada tai nak healing, macam-macam lah. Tapi mereka alim kabir, sumbangannya mereka besar. Macam kita tengok tokoh-tokoh kita hari ni lah, tengok dalam YouTube sedap dah tahu, ya. Tapi bila kita musafir dengan dia, Allah lagu ni ya. Jadi jangan pernah kita meletakkan manusia ni di luar daripada takat dia. Saya alhamdulillah, ramai tokoh kita jumpa pun sebab kita letak dia ni tokoh yang aku hormati ilmu. Adapun dari sudut peribadi perangai tu, yang tak molek itu dia dengan Allah, yang molek ambilkan sebagai teladan. Maka kita tenang. Kalau kita letak dia ni masya begini, satu masa kita tengok, apa lagu ni? Contohnya kita musafir dengan dia, nak makan dia tak baca bismillah. Kita tak dengar dia baca bismillah. Lagu mana Tok Syekh ni? Fair ni, terus kita buat kesimpulan fair. Tak kena lah begitu. Dia baca masa bila kita tak dengar, tak terdengar ke lagu mana ke? Adalah. Jadi bila kita letak dia manusia, ilmu dia satu isu, akhlak dia satu isu lagi, yang kalau ada package tu alhamdulillah. Kalau tak ada pun dia seorang manusia yang ada manfaat dan ada sedikit kekurangan dan seumpamanya, maka kita tenang. Kita jumpa ustaz-ustaz kita langgar lampu merah ramai mana. Ada dia kata teruk ustaz ni tak sikah langsung. Lampu merah pun tangga. Teruk lah begitu. Jadi kena realistik di situ ya. Baik, katanya lagi di sini, alhamdulillah, saya melalui mulazamah ni melazimi para asatizah dahulu, lebih 10 tahun dulu, bersama dengan Multaqa Asatizah dan Duat Mursyid Dr. Zahruddin Abdul Rahman sebagai dia punya presiden dari awal. Sekarang ni Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz, tapi semakin sentimental lah mutakhir ni ya. Awal-awal dulu hebat nampak, sampai setengah pihak melihat mursyid ni mampu menggantikan majlis fatwa kebangsaan. Kita terkejut, ya betul. Sebab kita menghimpunkan, asasnya kita duduk di atas manhaj masa tu wasatiyah lah. Sebab wasatiyah tengah popular masa tu kan, zaman Datuk Seri Najib. Wasatiyah dan Syekh Dr. Yusuf Qardawi masa tu antara yang dilihat sebagai dominan, dan buku dia Wasatiyah fil Islam itulah rujukan kita apa semua. Dan bukan dia seorang pun tulis pasal wasatiyah, Syekh Salah Munajjid dah ramai dah. Syekh Dr. Ahmad Sallabi ada Wasatiyah fil Quran, bagi lagi pihak. Jadi bila bawa manhaj tersebut, kita cuba gabungkan semua mazhab-mazhab yang berbeza pada furu'. Kita duduk sekali lah, bergaduh. Tapi kemuncak bergaduh tu politik, tak lagi lah. Bila masuk bab politik, sebahagian jadi calon pilihan raya, jadi menteri apa semua, dah tak boleh lah. tak boleh get along together dah. Bila masuk politik ni, dia tak boleh dah. Tapi bila melibatkan sebenarnya perbezaan manhaj sikit sebanyak, yang furu' lah, boleh. Beza fiqh. Beza fiqh tu boleh lagi begini. Atau beza tentang benda-benda boleh lagi. Tapi bila masuk ni sudah tak boleh. Beberapa kali PRU tu kita tengok tak boleh buat apa.
Walaupun cubalah sebut kita ni tak boleh. Apatah lagi tokoh-tokoh yang akhirnya menjadi calon parti politik masing-masing. Oh, lagilah dia. Tak boleh tak boleh. Baik. Akhirnya sebahagian mereka keluar apa semua tu gini lah. Cuma idea asalnya begitu. Yang terdiri daripada pelbagai latar keilmuan menghasilkan suatu bentuk kefahaman yang lebih harmoni. Melalui mursyid, para asatizahnya berjaya membuktikan bahawa apa saja mazhab akidah maupun fiqh, hatta pemikiran politik seorang itu, mereka pasti boleh bersama untuk bersetuju perkara yang benar perlu bersetuju dan berbeza pada perkara yang dibenarkan berbeza secara ilmiah dan adil. Sebab itulah mursyid berdiri di atas manhaj wasatiyah yang dikembang besarkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ataupun kini sudah rahimahullah ta'ala. Ketika mana berlaku pertentangan antara kaum muda dan kaum tua klasik tradisional dulu, isu ayat dan hadis sifat mutasyabihat tidak menjadi isu utama perdebatan dan polemik. Saya ulang banyak kali perkara ini. Kita tak jumpa data daripada karya kedua-dua belah pihak, isu hadis dan ayat sifat yang duk jadi isu mutakhir ini menjadi isu pada zaman sebelum 20 tahun ini. Isu ini hanya menjadi isu lebih kurang 20 tahun ini saja. Exactly bermula tahun 2002-2003 begitu. Bila munculnya satu buku yang bertajuk Kritikan Terhadap Salafiyah Wahabiyah. Satu buah buku yang diterjemahkan, diadaptasi daripada karya asalnya Syekh Abdullah Al-Harari. Siapa penterjemahnya? Cari sendiri. Saya ingat semua tahu lah. Itulah punca. Bermula daripada situlah fitnah berkaitan dengan ayat dan hadis sifat ni tak berhenti. Gedebang. Sebab premis mereka, siapa mengaji Tauhid 3 jadi ekstrim, jadi ISIS, jadi apa, dia pergi situ. Sebab tu saya kalau ada peluang nak jumpa, kalau ada peluang dalam majlis dengan beberapa orang yang digelar sebagai pakar anti-terorisme ini, yang bawa naratif siapa mengaji Tauhid 3 akhirnya jadi begitu, kita nak data lah. Sebab dah 20 tahun dah punya cerita. Berapa orang yang kamu tangkap selain daripada 10 orang yang tangkap awal itu, tak sampai 10 orang nak. Itu pun bila diintegrasi ataupun ditanya, mereka pun tak tahu apa akidah 3, tak tahu sifat 20 pun tak tahu apa. Nah, kita tak nak tanya berapa orang. Sebab UIA menjadikan Tauhid 3 sebagai silibus ni daripada awal penubuhan 1985. Jadi berapa ramai yang khirish daripada UIA yang dah jadi ekstremis ataupun teroris ataupun kita kata inilah teroris, ekstremis, dan juga satu lagi ekstremis, teroris, apa dia? Polis, bukan? Teroris, ekstremis. Satu lagi? Tak ingat dah. Dia 3 tu. Dia 3 tu serangkai. Itu naratif yang dimainkan. Bahkan masih dibawa mutakhir ini oleh sebahagian mereka. Jadi kita kata tak ada masalah awak nak tuduh tu. Cuma kita nak buktilah. Sebab benda tu dah 10 tahun. Senarai Wahabi Malaysia ni, 100 lebih nama tu, berapa orang yang sudah ditangkap dan dibuktikan memang terlibat dengan teroris, ekstremis dan seumpamanya. Kita nak data. Berapa orang? Mungkin ada lah. Tapi kita nak data. Nama-nama yang disebut tu jelas tu. Orang ni. Kesannya pada mereka sampai ditahan apa semua tu gini. Ini zalimnya puak ni. Jahatnya puak ni. Jadi kita nak data. Kita nak tanyalah secara baik ataupun secara terbuka begitu, kita nak tanya. Radikal sekali lagi. Ekstremis, teroris, radikalis. Itu duduk main ulang tu. Jadi kita nak data tersebut. Berapa ramai yang balik daripada Saudi, sebab mereka duk kata Saudi memang duk mengajar akidah 3, Tauhid 3, dan balik daripada sana yang dah jadi begitu. Kita nak data. Mesti ada nama dengan mereka belaka. Yang balik daripada Saudi daripada tahun 70-an, 80-an. Saya ingat ada ribuan lah. Tak sampai puluh ribu kot. Tapi belasan ribu. Wallahualam. Ribuan confirm. Setiap tahun. Berapa orang dah jadi begitu? Yang dah kat senjata apa semua? Ada kenal siapa-siapa? UIA paling dekat dengan kita. Berapa orang yang jadi begitu? Jadi kita nak data tersebut. Kalau tidak, memang tuduhan jahat. Pihak berkuasa telah ambil daripada sumber penasihat yang salah. Yang betulnya adalah setiap aliran ada ekstremis masing-masing. Bukan sebab mengaji Tauhid 3 tu semata-mata.
yang pergi ke Syria, yang angkat senjata mati bersama kawan-kawan saya, termasuk 2-3 orang kawan saya seorang. Tak tahu pun akidah 3 ni apa, tauhid sifat 12, sifat 20, tak tahu apa. Ada seorang nama Aqil daripada Pelik Bang tu kawan saya tu. Dia nak pergi tu, dia PM kita, tanya macam mana aku nak pergi Syria ni. Kita kata engkau ni biar betul saya tak layan. Tengok-tengok sampai sana sungguh. Sebab apa? Duk tengok YouTube hari-hari je tu. Duk tengok YouTube pasal dunia dah nak kiamat. Ni isu sama dengan sahabat kita juga yang terlibat dengan Dajjal apa keluar apa semua. Dia duk lebih kurang tu, dia duk main teori-teori tu, teori ni Mahdi nak keluar dah, dia nak pergi jadi tentera Mahdi ni, tunggu di Syria ni, Manaratul Baydha. Gigi duduk gabung dengan Syiah, tak tahu. Masa tu kaca bilau ke? Sampai-sampai jom perang, ambil senjata perang. Tembok-tembok dia tembok tu Sunni, tak tahu. Yang belah ni adalah yang dia duduk kawan dengan Syiah, aku tak tahu. Sebab dia tak pergi dengan ilmu tu, dia pergi dengan semangat begitu saja. Nak syahid, semoga Allah Ta'ala, dia dengan Allah tu kita serahlah, wallahu alam. Itu kedudukan dia, keberanian dia, ijtihad dia, kita serah pada Allah. Tapi dari sudut realiti begitu. Jadi semata-mata kata orang yang terlibat dengan mengaji tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, yang berpuluh tahun dah kita mengaji dalam buku teks tu jadi begitu, dan mengaji sifat 20, maka jadi seorang Muslim yang tidak ekstrim, ni tak kena lah. Sebab sejarah membuktikan dua-dua pihak memang ada yang jadi ekstrim. Kena adil lah. Kena adil sikit. Baik, maka katanya lagi, mereka lebih tertumpu kepada isu taklid buta dalam pandingan fiqh mazhab dan anti khurafat. Yang ni kaum tua lah, ataupun kaum muda, kaum tua dulu. Berkaitan tahyul, berkaitan mistik, berkaitan bid'ah yang boleh menyebabkan kesesatan, kesyirikan, lantas kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Justru dari sudut fiqh, mereka, meskipun mereka terkesan dengan gerakan islah dan tajdid, namun dari sudut akidah, sebahagian daripada mereka tetap dengan akidah kalam ataupun Asy'ariyah. Malah sebahagian lagi masih bertarikat sebagaimana Mufti Haji Wan Musa bin Tuan Taba di Kelantan. Mufti Haji Wan Musa ni mufti Kelantan. Dia hantar anak dia mengaji di Mekah terlebih dahulu. Dia ni satu zaman dengan Tok Kenali dengan Tok Khurasan. Maka anak dia nama Ni Ahmad. Saya duk bacalah buku dia ni. Jadi anak dia ni dia hantar mengaji dengan Tok Kenali ilmu alat, nahwu, sarah, balaghah, arud apa semua ni. Tok Kenali memang pakar sungguh bab tu. Kemudian dia pun hantar anak dia ni mengaji dengan Tuan Taba. Apa nama Tok Khurasan? Tok Khurasan ni seorang ulama hadis daripada Khurasan yang kematian isteri dan kemudian berkelana, berpindah, akhirnya establish di Kelantan, Kampung Sirih dekat Ayon pada hari ni tu, yang bekas timbalan Menteri Besar Kelantan sebut tu bangunan Ayon. Itu situ Kampung Sirih tu ada tempat Tok Khurasan. Ada lagi anak-anak cucu dia situ ya. Jadi Tok Khurasan ni mazhab Hanafi, mengaji Kutubus Sittah, dan dia mengajar mazhab Hanafi termasuk mantik, logik dan seumpamanya. Jadi anak Mufti Haji Wan Musa ni masa dia jadi mufti, dia ni hebat dalam fiqh, tapi dia bertarikat Ahmadiyah. Sebagaimana contoh Ahmadiyah ni daripada Tuan Taba. Tuan Taba ni dapat sanak dia tu sekali dengan Negeri Sembilan punya Tok Syekh mula-mula mufti tu. Nama apa dia satu zaman tu sanak tarikat dia tu Ahmadiyah sebab tu di Negeri Sembilan Ahmadiyah paling kuat tu satu masa. Maka bila begitu anak sulung Mufti Haji Wan Musa ni, bila dia dah mengaji dengan Tok Kenali, dah mengaji dengan Tok Khurasan, dah mengaji dengan ayah dia sendiri daripada kecil, dia tak puas. Dia ni orang hebat, dia nak lagi. Dan dia telah dihantar ke Mekah masa tu. Bila sampai ke Mekah, dia mengaji dengan seorang ulama hadis, duduk 4 tahun, tapi dia tak rasa puas. Sebab pengajian itu sekadar baca matan syarah. Dia tak nak dah yang tu, sebab dia dah biasa dah. Sehingga satu hari, dia terdengar ketika duduk dalam Masjidil Haram, ada seorang Tok Syekh ni, daripada Pakistan, duk cakap Arab, daripada Indo-Pakistan, cakap Arab, Urdu, dengan beberapa orang, penziarah ataupun orang yang duduk situ daripada Indonesia. Bila dia dengar tu, menarik perbincangan tu berkaitan hadis dan tidak macam biasa.
pergi pada sanad, pergi pada riwayah, dirayah, pergi kepada rijal apa semua. Jadi dia dengar tak biasa dengar ni perbincangan lagu ni. Dia pun barangkali lah, saya duk bayangkan dia pun duk dekat dengar, dan akhirnya lepas tu dia tegur Syekh tu, rupanya dia adalah Maulana Ubaidillah Sindi. Ubaidillah Sindi ke? Ya. Ubaidillah Sindi. Nak cek balik tu. Tak ingat nama. Rupanya Maulana ni di dalam pelarian ataupun buangan. British duk cari dia sebab duk berjuang di India tu. Ulama dulu ni dia tak setakat tu, dia memang berjuang kat senjata. Maka dia dalam buangan duk di Mekah. Maka daripada situlah Ni Ahmad Haji Mufti wa Musa ni jadi terdedah dengan pengajian ilmu hadis yang lebih dalam. Rupa-rupanya ini semua adalah tariq Syah Waliullah Dehlawi. Jadi bila dia balik, Maulana Ubaidillah Sindi ni balik semula ke India dan tubuhkan dia punya pusat pengajian madrasah, anak-anak ataupun adik-beradik Ni Ahmad, anak kepada Mufti Haji Muhammad Musa ni, pergi belajar sana. Sebab dalam masa tersebut mereka dah berutus surat dah. Bahkan Maulana Mufti Haji Muhammad Musa ni ada surat dia berutus dengan siapa dia? Dengan Syekh Muhammad Abduh di Mesir. Dia dah berutus surat dah. Ni. Jadi idea yang dia bawa masa tu yang jadi kontroversi di Kelantan dalam bab fiqh. Dia tidak taklid, dia tidak jumuk dalam bab fiqh. Tapi dia sendiri Syekh tarikat. Ni dia punya keistimewaan tu. Time zikir memang dia ada tempat, satu surau khas, memang dia duduk berzikir tiap malam apa tu dengan tarikat, dengan zikir-zikir tarikat Ahmadiyah dia. Tapi dalam bab fiqh terbuka bukan main. Sebab pengaruh daripada Al-Manar dan anak dia yang berada di Mekah, dan kemudian jumpa pula dengan Maulana Ubaidillah Sindi. Jadi itu dia punya. Sebab tu di Kelantan, gerakan pembaharuan di Kelantan bukan daripada Mesir, bukan daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab, bukan daripada Syekh Muhammad Abduh Rashid Ridha apa semua, tapi lebih banyak pengaruhnya daripada aliran Syah Waliullah Dehlawi. Begitu keadaannya. Sebab tu walaupun mereka ni cenderung kepada keterbukaan fiqh, tapi dengan tarikat mereka tak bergaduh sangat. Mereka masih terima. Sebab Syah Waliullah Dehlawi memang begitu. Dia ada tarikat dia yang dia jaga ikut disiplin Quran Sunnah. Cuma dia tidak terbuka untuk menentang. Menyebabkan survival dia di India tu, perkembangan ilmu Quran hadis di India tu berkembang luas, tapi tarikat hidup juga. Berbeza dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab di Mekah Madinah ni, memang dia langgar habislah, atau pendekatan yang berbeza ya. Isu akidah yang berkaitan dengan ayat dan hadis sifat ini seakan mendapat perhatian selepas beberapa orang tokoh yang belajar dengan tokoh-tokoh Ahbash, sama ada daripada Lubnan atau Jordan. Mereka mula mengangkat premis bahawa antara jenayah Wahabiyah Salafiyah adalah tajsim dan tashbih, iaitu menjisim dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Natijahnya sesat lagi kufur. Pembahagian tauhid kepada rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat juga antara modal serangan, kerana ia adalah gagasan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Bahkan sebelum Syekhul Islam pun dah ada orang yang, dah ada ulama yang membahagikan taksim sahaja, bukan apa pun. Fenomena ini merupakan respon terhadap pandangan dan fatwa sebagai ulama yang menjadi rujukan golongan Salafiyah Wahabiyah yang menyesatkan ilmu kalam secara total, sama ada versi Asy'ariyah atau Maturidiyah. Selain itu, mereka juga secara jelas menyesatkan dan mengkufurkan kebanyakan harakat Islamiyah yang ada seperti Ikhwan Muslimin, Jemaah Tabligh dan seumpamanya. Tanpa nafikanlah ada sedikit masyaikh yang aliran Salafi ini memang tegas dan keras terhadap kita panggil hizbiyah, aliran-aliran yang saya sebutkan Ikhwan dan seumpamanya. Jelas memang ada secara jelas, kita tak boleh nafi. Begitu. Pandangan-pandangan keras sebegini biasanya lahir daripada sekelompok yang dinamakan sebagai Salafi Madkhali. Ini masa tu popular label tersebut merujuk kepada aliran Syekh Rabi' bin Hadi bin Muhammad Amir Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seorang alim besar dalam bidang hadis. Kita tak nafikan kealiman dia, tapi dia memang tegas bila berhadapan dengan orang yang berbeza. Termasuk Syekh Dr. Yusuf Qardawi tidak terlepas daripada tahzir daripada beliau. Itu satu benda yang jelas lah realitinya.
Namun sangat keras terhadap mana-mana ulama yang tidak sehaluan dengan mereka, termasuk dalam isu furu' akidah dan ibadah. Sebagaimana Ahbash dalam kelompok keras daripada Aswaja, maka Madakhali pula kelompok keras daripada Salafiyah. Kedua-dua aliran keras di atas ada pendukungnya di Malaysia, dan sebahagian mereka berada dalam kedudukan strategik, sama ada sebagai pensyarah atau pegawai institusi agama, bagi mengembangkan idealisme anutan mereka itu. Tapi Alhamdulillah kita tengok banyaklah perubahan berlaku, dan seumpamanya dari tahun ke tahun, akhirnya setiap pihak mula sedar bahawa di Malaysia ada realiti yang perlu disantuni. Dia tak jadi isu bila kita duduk di Saudi ataupun di Jordan ataupun di Lebanon, yang memang latar belakangnya begitu. Tapi bila kita bawa latar itu, pendekatan dakwah itu ke Malaysia, apatah lagi saya sebut dulu, kalau siapa yang berada di Sabah dan Sarawak nak bawa pendekatan tu di sana, memang tak berjalan dakwah kita. Dakwah yang paling tidak dakwah tauhid, dakwah tauhidiyah, untuk ajak orang masuk Islam syahadah dulu. Itu lebih utama sebenarnya. Adapun perbahasan idealism aliran postmodern lebih kepada dakwah islahiyah, nak mencari aliran dan juga pentafsiran dan aliran yang terbaik dalam beragama. Baik, seterusnya katanya lagi apa dia? Lebih menariknya lagi, pertemuan secara zahir kedua-dua aliran ini mula menyemarak apabila tokoh-tokoh muda ini balik dari perantauan dan mula terjun ke dalam masyarakat di Malaysia melalui pelbagai medium, termasuk menubuhkan NGO mereka masing-masing. Lebih menariknya lagi, selain daripada kedua-dua aliran keras ini wujud tokoh yang membawa gagasan yang lebih lunak berbanding kedua-dua sikap di atas. Mereka terdiri daripada individu dan tokoh cenderung kepada manhaj salafi atau asy'ari, namun dalam masa yang sama boleh menerima dan tidak mencela perbezaan antara kedua-duanya. Biasanya kelompok ini adalah kelompok yang terdedah secara ilmiah terhadap kedua-dua manhaj dan berguru dengan ramai guru yang hebat lagi handal dalam membentuk fikrah beragama mereka masing-masing. Ini pengalaman saya ya, bila duduk di UM, kita tahu guru-guru kita ni berbeza. Yang ni memang pondok, yang ni memang hadis lah, yang ni memang, tapi kita tengok relate dia orang duk makan sekali masa solat Jumaat yang ni jadi imam, yang ni tak mufarakah pun. Saya pun pelik lah, bila aku duduk dengan kawan-kawan ni duk bergaduh bukan main. Kita tengok Syed Tok Syekh ni relax sama mereka tu. Jadi kita mula faham lah, ada benda-benda yang kita kadang-kadang, ya zaman muda kan, terlebih sikit lah. Masa mula-mula boleh tu dia semangat lebih sikit. Jadi bila tengok masyaikh-masyaikh yang berumur, zaman tu siapa dia? Datuk Dr. Johari Mat, degree master PhD Saudi belaka. Siapa dia lagi? Dr. Najib, degree master PhD Saudi. Dr. Abu Anah kita straight, kita panggil apa? Hat-trick. Tapi pendekatan mereka tidak. Kita tahu dalam perut mereka tu cenderung mana, kita boleh tahulah. Tapi mereka tahu realitinya. Bila mereka balik jadi tokoh masyarakat di sini, itu bukan benda yang utama untuk dikeluarkan. Tapi duduk sama kita ni tak apalah, gerubak-gerubak. Tapi bila dia bercakap dengan awam, dia fokus pada lemah penting, tafsirnya, hadisnya. Datuk Dr. Johari tu pakar akidah, kajian dia berkaitan Syiah. PhD dia berkaitan Syiah, khusus berkaitan Syiah. Tapi payah kita nak dengar dia tahziah orang tu. Mungkin pendekatan orang lama-lama lagu tu lah. Dan seumpamanya. Jadi bila saya terdedah, pada masa tu kita muda lagi, 10 tahun dulu, 30-an, 20-an baru masa tu. Bila tengok, saya Tok Syekh ni relax ni. Duk berjawab sama pok dia, duk dalam mesyuarat. Tak setuju lah, bergaduh. Baik-baik tu duk minum air sekali, solat apa semua sekali. Kita pun lagu mana soh kau semaya pun ni? Ada lagu mana ni? Rupa-rupanya tak semudah yang kita sangka. Bila tak setuju beza tu, kau nak jadi makmum kepada dia pun tak boleh ni. Tak sampai tahap tu, Syekh. Tak sampai tahap tu. Sebab tu kita tak setuju bila mereka yang pergi ke Saudi, ni mazhab Hambali ni. Tak payah kita follow lah.
Nak sembahyang sendiri di hotel. Kita marah, kita kata tak cerdik lah buatmu ni. Begitu juga sebaliknya itu, kita tak setujulah. Baik, maka katanya lagi, namun sepanjang pemerhatian dan pergaulan, saya dengan mereka ini, mereka quote and quote itu, ternyata akhirnya mereka juga akan dikecam dan dijadikan sasaran oleh kedua-dua pihak. Pihak Salafi ekstrim, saya sebut itu, bahasa zaman itulah, kita masa tulis ni muda lagi, akan mengatakan bahawa manhaj mereka tidak sempurna, tidak ori, tidak clear, sebab dilihat tidak tegas dalam beberapa isu yang meskipun jelas ia isu fiqhiyah ataupun akidah yang bersifat furu' atau mutaghayyir. Sebagai contoh ya, pada awal dulu, ini fakta yang wallahu alam saya rasa kita semua lalulah, dalam bab isbal sebagai contoh. Sebahagian saya tahu guru-guru kita sendiri sangat tegas sehingga meletakkan hadis isbal ni memang ahli neraka sebagai mutlak. Nah, kita dengar kemudian bila kita dengar balik Dr. Zaimi apa semua jelaskan, hadis tu tidaklah bersifat begitu. Kerana di sana Abu Bakar juga melabuhkan pakaian dan Rasulullah benarkan. Dan ada uzur di situ. Kewajipan itu tidaklah mutlaqan bersifat usul akidah, fiqh sahaja. Sebabnya pelambangan utama melabuhkan isbal ini adalah khuyala, iaitu sombong. Pakaian orang zaman tu di Mekah, mereka sengaja labuhkan biar melerik, sampaikan ada orang dia punya hamba abdi duk bawa ni untuk tunjuk dia ni kaya, tengok aku kaya, pakaian pun lebih. Jadi hari ni orang duk pakai serebeh tu bukan kerana tu. Dia tak ada lagi potong kaki dia. Itu saja. Jadi tak adalah isu sampai kata hak. Jadi neraka, illah dia adalah pada neraka tu adalah kerana kesombongan tadi. Dah hadis Rasulullah yang sebut apa dia? La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Kesombongan. Isunya bukan tu. Jadi bila kita dengar, lagu ni yang terangkan siapa? Masyaikh kita juga. Yang kata keras tadi siapa dia? Ustaz-ustaz kita juga. Jadi kita pun lagu tu okey. So kita ada keterbukaan sikit lah seumpamanya. Baik, pihak Asy'ariyah Sufi ekstrim kerana pengaruh Ahbash pula mengecam golongan ini. Ahbash ni memang ada fatwa di Malaysia ya. Rujuk fatwa Perlis tentang Ahbash. Dan karya-karya pengasas mereka iaitu Syekh Abdullah Al-Harari, alim kabir, tapi keras, sesat belaka. Al-Buti ni yang Asy'ariyah sama Asy'ariyah dia pun sesat. Al-Butinya Syekh Wabah Zuhaili, Qardawi, seduk kira lah, sesat belaka. At least sama-sama geng ni bagilah ruang sikit. Ada. Apatah lagi yang Saudi ni memang tu kita kata ada belaka sikap begini, tuan-tuan. Kita kena sedar. Dan kalau boleh mereka alim, kita hormat kealiman mereka, tetapi jelas bila ada sikap peribadi mereka yang keras tu, kita kata semoga Allah Ta'ala ampunkan dan juga rahmatilah kekurangan dan juga sikap tersebut. Baik, katanya lagi apa dia? Pihak Asy'ariyah Sufi ekstrim kerana pengaruh Ahbash pula mengecam golongan ini sebagai Wahabi, Mujassimah, Musyabbihah, tidak beradab dengan ulama, sesat, malah kafir atas sebab keterbukaan ilmiah mereka itu. Apakah mereka tiada mazhab fiqh atau kecenderungan kepada mana-mana manhaj akidah? Jawapannya ada. Cuma mereka juga sedar dan insaf bahawa seorang Muslim sejati, lagi seorang penuntut ilmu Islam, tidak boleh mengamal sikap pukalisma. Ni istilah Datuk Dr. Fathul Bari. Pukalisma, saya ingat dia sebut ni. Dalam isu-isu sebegini, maksudnya kita kata pukul rata lah. Pukul rata. Bila jumpa seorang lulusan Saudi yang agak kita kata kerah dan melampau, kita pun pukul. Semua lulusan Saudi memang perangai lagu ni belaka. Tak boleh gitu. Kadang-kadang bukan pengajaran ilmu itu, tapi sikap dia memang lagu tu. Memang dia beri lagu tu. Macam mana ikut dia? Begitu jugalah yang balik daripada mana-mana lah kita pun pukul. Kalau balik daripada ni, memang lagu ni. Padahal sikap dia seorang ni, orang lain tak begitu pun.
Dr. Abu Anah memang marah Tok Mo kat saya. Entah Zahir sebut Saudi ni kena jelas siapa, jangan nak sebut mereka-mereka yang belajar di Saudi. Tak boleh sebut gitu. Aku ni belajar situ. Dia marah. Kita buat lemak. Tak teringat tak teringat dia daripada situ juga rupanya. Jadi kita pun bila-bila nak tu ada individu-individu tertentu, itu sifat mereka lah. Baik, sikit lagi. Ini kerana secara realiti ada beberapa keadaan dan sikap yang mereka pegang dan insafi sekalipun mereka cenderung kepada manhaj akidah salafiyah dan tegas di atasnya, seperti pertama, mereka sedar dan insaf bahawa majoriti umat Islam dan ulama mereka bermazhab dan bermanhaj kalam Asy'ariyah Maturidi. Ini memang satu realiti, majoriti umat Islam. Tapi sebenarnya kalau kita tanya, awak Asy'ariyah ke? Tanya tu orang tepi jalan tu, mengaji sifat 20. Cuma secara jenama rasmi Malaysia ni, pihak pemerintah kata sekian, dan mereka cuba gazetkan perkara tersebut. Bahkan sebahagiannya sedang berusaha, bukan setakat ahli sunnah wal jamaah, tapi dia nak sama lagi, ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan juga tasawuf Ghazali, akidah Asy'ariyah, dan juga tasawuf Asy'ariyah, fiqh Syafi'i. Dia nak sama tiga tu, mesti lagu ni jadi Malaysia. Katanya Syekhuna Dr. Basit, tak boleh lagu tu, ni bukan kira macam lain telefon, this is my terrori. Tak boleh lagu tu. Ilmu kan, ilmu kena terbuka zaman ni. Ilmu kena terbuka zaman ni. Masa tu beliau hafizahullah sepentas zaman kerajaan sebelum ni di bawah Program Yadim dengan seorang tokoh besar daripada utara lah, apa nama saya tak tahu. Jadi mereka sepentas, tapi slot mereka tak sekali. Kawan tu mula-mula, kemudian slot dia habis, Dr. Basit sampai, dia pun turun balik. Ni perangai ni, tak nak duduk sepentas ni. Tapi Dr. Basit kata sepanjang perjalanan nak pergi tu dia dengar online. Itulah naratifnya, ini tempat kita, kena pertahankan, jangan bagi orang ceroboh, kena tu naratifnya. Ni kita ni dari dulu kini selamanya adalah sekian, maka jangan bawa begini-begini. Kita kata Asy'ariyah apa ni, batiniyah ni. Tu masalahnya. Dalam kita Asy'ariyah tak ada duk bincang sifat dua, martabat 7, Nur Muhammad, wahdatul wujud, apa semua tu. Mereka campur aduk habis licin. Tu kita kata menarik tu, menarik. Jadi katanya sebahagian daripada sahabat-sahabat yang cenderung pada akidah salafiyah itu, sunnah ni, mereka sedar dan insaf majoriti umat Islam sian-sian, sebagaimana Syekh Dr. Yusuf Qaradawi pun ada sebut dalam satu video dia. Namun ini tidak menghalang mereka untuk berpegang kepada manhaj akidah salaf sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab ulama salaf. Mereka tegar atas manhaj salaf. Cuma nak kata Asy'ariyah bukan ahli sunnah tu, tak apalah, tawakkul dulu. Walaupun sebahagian tu memang jelas kata tak, memang keluar. Tapi sebahagian jadi kita kena hormatlah juga. Itu mungkin pegangan kecenderungan mereka dan seumpamanya. Yang kedua, ilmu kalam yang dicela oleh para ulama salaf adalah ilmu kalam yang batil, bukan ilmu kalam asal yang digunakan untuk bermatlamat mensucikan Allah daripada kefahaman yang batil kaum Mu'tazilah. Maksudnya sebahagian mereka membezakan antara kalam zaman awal yang dicela oleh Imam Syafi'i apa semua tu, iaitu kalam Mu'tazilah yang memang ambil daripada Plato apa semua ni, dengan kalam selepas zaman Asy'ariyah. Mereka membezakan situ. Jadi pada mereka, kalam yang Asy'ariyah tu walaupun ada pengaruh daripada sana, tapi matlamannya untuk tujuan-tujuan mentazihkan dan seumpamanya. Itu alasan mereka. Adapun hujah-hujah macam Imam Syafi'i mencela ilmu kalam apa semua, itu memang kalam batil, Mu'tazilah punya. Sebab Asy'ariyah tak wujud lagi pun zaman tu. Zaman Imam Syafi'i duk cela ilmu kalam, Asy'ariyah tak wujud lagi. Itu kita kena tengok dia punya timeline tu. Jadi mereka membezakan itu. Jadi bila mereka membeza tu,
mereka bersangka baik. Kalau betul-betul guna kalam Asy'ariyah yang original asal, maka itu tu. Sebab perbezaannya pada 2-3 benda sahaja. Tapi tanpa menafikan kemudian masing-masing ada perkembangan masing-masing dan jadi pelik-pelik jugalah kemudian ya. Yang kedua, yang ketiga, mereka tidak menyamakan ilmu kalam Asy'ariyah Maturidi dengan ilmu logik Mu'tazilah, malah melawan pula ilmu akal versi Mu'tazilah tersebut dengan ilmu akal kalam versi Asy'ariyah Maturidi. Yang keempat, mereka juga tidak menyamakan ilmu kalam dengan aliran Jahmiyah, Kullabiyah, Mu'attilah atau mana-mana fikrah yang jelas disesatkan oleh para ulama muktabar Ahli Sunnah wal Jamaah sejak zaman klasik lagi kerana menafikan sifat-sifat Allah. Namun tokoh kemuncak dalam ilmu kalam ni siapa dia? Al-Ghazali lah. Tapi hakikatnya Imam Ghazali pun kemudian telah menulis sebuah kitab yang bertajuk Iljamul Awam an ilmi kalam. Menegah orang awam daripada belajar ilmu kalam. Memang ilmu kalam ni untuk ulama-ulama. Sebab nak lawan syubhat. Yang kita mengaji asal akidah guna kalam, memang jam lah. Budak umur 5 tahun tadika suruh hafal sifat 20. Jam lah tu. Qardawi kata dia mengaji sifat 20 masa masuk Azhar. Sebab benda tu falsafah kalam. Tujuan mengaji tu nak jawab syubhat ilmu kalam Mu'tazilah apa semua ni. Bagaimana asah pengajian nak kenal Tuhan tu? Ilmu kalam selalu dah. Tak kena lah. Kita tak setuju, saya tak setuju. Tak boleh. Contoh paling mudah lah, apa sifat 20? Lepas tu tanya budak tu, buat soalan pula. Mau budak ta'alluq tak ta'alluq, sifat ta'alluq atau ta'alluq. Main apa ni? Padahal budak yang suci murni itu, jika diajarkan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Settle. Untuk budak-budak yang masih fitrah anak-anak kita, dan juga sahabat-sahabat kita yang muallaf, yakni riwatat, yang masih lagi pun mudah dengan cara itu sebenarnya. Tak boleh lah, kena dalil akli juga selain dalil nakli. Dalil akli yakni tak semestinya guna sifat 20, guna fakta-fakta sains dan seumpamanya pun banyak dah. Dan kita tak nafilah bila guna dalil akli, sikit sebanyak ada persamaan dengan apa yang ada dalam ilmu kalam. Tak nafilah benda tu ada bertindak sikit sebanyak. Itu biasa. Baik, tapi masalah muqaddimah tu kena sifat 20 selalu dah terduduk tuan-tuan. Nak hafal tu, kalau tidak kerana lagu Raihan tak ingat. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyan sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basaran mutakalliman. Syarah pula sasah. Terjemah dulu. Allah wujud. Wujud itu maksudnya apa dia? Ada. Adanya Allah itu lawannya apa dia? Mustahil baginya tiada. Jadi ada ke tak ada? Dia main begitu. Dia main begitu. Jadi kita tak setujulah. Why not kita pergi kepada yang lebih ringkas? Sebab kita bukan nak lawan Mu'tazilah ni. Melainkan satu level, tuan-tuan dah jadi pendakwah yang established, memang kerjanya berdebat dengan berdebat dengan Kristian, berdebat dengan Yahudi, Nasara. Masa tu ilmu kalam mungkin ada sedikit manfaat. Banyak manfaat juga lah, bukan sedikit banyak. Ataupun memang nak lawan etis ke, nak lawan apa ke, bolehlah mengaji untuk tahu beberapa teknik, kaedah-kaedah. Itu saja. Sebab tu Imam Ghazali jelah Iljamul Awam an ilmil kalam. Dah ada terjemahan ilmu. Memang dia larang orang awam kalau mengaji sifat 20 memang tintang. Cukup dah. Bagi Imam Ghazali sebut orang awam ni cukup dah dengan apa yang terpampang dalam Quran dan hadis. Ikut yang tu ya. Taklid yang tu adalah. Begitu. Cuma sebahagian sahabat kita yang betul-betul dalam aliran Asy'ariyah dan cuba memperjuangkan pendekatan kalam ni, bagi mereka zaman ni zaman yang syubhat dah terbuka luas. Jadi nak dapat tidak mesti mengaji kalam. Sebab zaman sekular, zaman ni mesti mengaji. Kalau tak mengaji soalnya
dikhawatiri tak mampu untuk mencapai kemurnian akidah. Itu sangkaan mereka lah, sangkaan mereka ya. Hakikatnya tidak begitu pada saya. Baik. Sikit lagi habis bahagian ini. Oh, banyak pula. Mereka sedar bahawa ilmu kalam versi Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Al-Ghazali rahimahullah, Syekh Ibrahim Al-Laqani, Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi, Matan Sanusiyah paling popular ya, yang menyusun sifat 20, Ibrahim Laqani, Jawharatut Tauhid. Ini semua kita kata popular lah. Ini semua tak ada bincang martabat 7, Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, tak ada. Sebab tu saya selalu tanya sahabat kita yang tradisional ni, yang duk pertahankan so-called Asy'ariyah, tapi dalam masa yang sama sangat mempertahankan Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, martabat tu. Saya akan tanya, entah kena tunjuk lagi kitab mana akidah Asy'ariyah duk bincang bab tu. Anda nak tengok satu kitab saja. Tak boleh. Oh, dia kata ada lah syarah. Lah syarah tu memanglah tukar syarah tu masuk dah yang bernama batiniyah ni. Ada sungguh. Faridatul Faraid asalnya sifat 20 lah. Tapi dalam syarah dia punya hasyiah, dia punya nota, dia punya ni lah, nota tepi tu masuk bab walin naubah ada belakang. Adapun mereka yang menjaga alam ini selain daripada malaikat begini, ada juga mereka yang dipanggil ahli naubah. Ni jadi syarah ahli naubah dah pula. Peliknya ada seorang tokoh tradisional tahun 30-an, 60-an zaman moden ni, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, yang tulis kitab Yang tulis kitab Perisai bagi sekalian mukallaf. Itu dia syarahkan, dia terjemahkan Syarah Izzuddin Ibni Abdissalam terhadap matan Allahumma salli Muhammad, akidah bernama Imam Abu Hanifah ni. Jadi dia terjemahkan syarah tu. Apa yang berlaku? Adalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tu. Dan di pondok-pondok memang duk guna kitab tu. Sebab penawar bagi hati pun dia juga tulis. Penawar bagi hati, anak kunci syurga dia juga tulis. Kitab memang dia guna. Muqaddimah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, petai lagi. Tapi bila tanya, ni sebab pengaruh dia nak bermujamalah dengan pemerintah Saudi pada masa tu. Itu alasan mereka ya. Dasar umpamanya. Apa yang berlaku? Syekh menterjemahkan syarah syarah Izzuddin Ibni Abdissalam terhadap ni kitab matan akidah Imam Abu Hanifah ni. Apa akbar? Fikul akbar. Jadi dia pun syarah eloklah, tak ada apa pun. Digunakan apa semua. Tapi menurut sahabat-sahabat kita yang mengikuti mengajar pondok, Tok Guru memang guna kitab tu. Tapi bila masuk rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dia syarah. Ada. Bila dalam kitab tersebut Awaluddin kejadian awal bumi itu menurut Al-Quran sekian. Dalam kitab tak sebut pasal Nur Muhammad apa semua. Tapi tukang syarah ni, Tok Syekh ni, lagi bawa Nur Muhammad sebab itu doktrin mereka. Ni memang circle itulah. Jadi kita mari cerita hadis ni tak sahih, kena tinggal. Mana boleh. Payah ambil masa. Baik, siapa lagi ni? Adalah berbeza dengan versi ilmu kalam yang tersebar di alam Melayu. Ini maksud saya kerana contamination dengan batiniyah tu. Berlaku penambahan dalam syarah terhadap karya-karya mereka. Okey, kita pergi sikit lagi. Panjang sikit malam ni Ilmu kalam yang asal tidak terlibat dengan doktrin aliran kebatinan seperti Nur Muhammad, Wahdatul Wujud dan martabat 7. Insanul Kamil antaranya lagi boleh tambah tu. Kemudian masyhur di alam Melayu yang dikaitkan dengan aliran arus perdana di alam Melayu, antaranya aliran tradisional pondok pesantren. Ini kerana doktrin tersebut adalah doktrin kaum sufi batini, bukan doktrin dalam manhaj akidah ahli kalam yang asal, yang original.
Kedua-duanya perlu dibezakan meskipun sering dipakejkan secara bersekali di alam Melayu secara umumnya. Ada. Yang ketujuh, mereka sedar bahawa khilaf manhaj salafi dan khalafi ini adalah pada isu furu'iyah bukan usuliyah dalam akidah maupun fiqh. Perbezaan antara kedua-duanya cukup sedikit berbanding persamaan yang sangat banyak. Namun busuh batiniyah klasik dari luar dan dalam Islam termasuk batiniyah moden adalah sama. Nak rosakkan akidah, usul akidah. Nak akhirnya syirikkan Allah kita ni. Kristian menjadi Trinity kerana batiniyah. Pentafsiran mereka rosakkan sumber dan tafsiran. Tak sampai 200 tahun, Kristian menjadi agama syirik. Jadi mereka boleh terima the God, the Son and God, Holy Spirit, they all together a God. Lagu mana? Sipi apa ni? Boleh terima. Sebab batiniyah. Boleh. Oh, ni pun boleh. Takkan ni pun tak boleh. Tengok boleh. Lama-lama jadi boleh. Ada. Delapan, manhaj ilmu kalam akidah salah sifat 20 atau apa saja namanya adalah sebuah kawaid, kaedah. Bukannya aqaid, iaitu akidah tu sendiri. Akidah kita tauhid lah. Nah, yang lain-lain tu pendekatan, pembahagian. Jadi perbezaan pada kaedah tidaklah bermaksud berbeza pada akidah. Selagi mana semua tauhidkan Allah, mentanzihkan Allah. Laisa kamitslihi syai', yakni 99% samalah. Cuma beza, ni mutasyabihat apa nama? Ni mutasyabihat ke tidak? Itu bezanya. Fusuqa furu asitu. Nah, kalam nafsiyah, kalam apa semua itulah. Mereka juga sedar bahawa dalam kedua-dua kelompok ini wujud individu sekaligus tokoh yang keras malah sampai tahap ghulu dalam mempertahankan pandangan masing-masing, dan kelompok ini perlu dibanteras pemikirannya daripada terus merebak dalam masyarakat dan ahli ilmu. 10. Aliran akidah ahli kalam juga sangat mesra dengan sufi dan tarikat, sehingga sering kali juga berlaku penyelewengan yang memalikkan manhaj mereka. Golongan sesat, tarikat sufi yang sesat memang menunggang kalam Asy'ariyah sebab mudah. Mereka nak tunggang salafiyah lagu mana memang tak boleh. Mereka tak boleh nak kata kami ahli hadis wal athar, tapi kami bawa zikir-zikir ke kubur apa semua, tak kena dia kata. Tapi kalau dia kata kami Asy'ariyah, kami ni, kami hormat ulama sufi, jom kita pergi kubur zikir. Dia jadi okey. Apa tak? Dia detach, dia sangat mudah. Itu yang kita kata masalah tu. Dia jadi mudah mesra di situ. Dan usaha untuk mengahwinkan perkara itu dah wujud daripada abad ke-5 Hijrah lagi. Memang ada usaha untuk golongan sufi biar dilihat sekali dengan Asy'ariyah dan mazhab Syafi'i. Memang ada. Dalam satu tesis memang ada seorang murid dan guru berusaha ke arah itu. Dan memang betul-betul jadi. Dalam sejarah memperlihatkan siapa yang Asy'ariyah, Syafi'i sekaligus mesti sufi. Dan di Mekah ketika itu abad ke-5 Hijrah, ketika ulama-ulama Melayu kita hidup mengaji di abad ke-5 Masihi, bukan Hijrah, 5 Masihi, memang di Mekah masa tu seorang ulama tu kadang-kadang ada 20 hingga 50 sanak tarikat. Dan sebahagian tarikat tu mari daripada mana? Mari daripada India. India tu asal daripada siapa? Tokoh yang duk ambil capur yang nak sebut jadi kasar lah, jadi Hindu apa semua capur-capur. Dia berapa? Jadi satu tarikat yang muktabar. Ada tu. Kita baca benda tu, ada. Tapi bila dah duduk di Mekah, dia tak ingat dah yang asal daripada India ni. India tu capur. Allah Rabbi ya Karim. Tu. Ada batu betapa sampai tak ayah semaya Jumaat apa semua tak apa, betapa lebih utama. Mana? Yogi tu. Tahu yogi? Kok telanjang bogan tu. Banyak hidup telanjang bogan, duduk dalam akar pokok. Rambut dreadlock. Kecing, ambil kecing betul. Ada Mak Saleh buat dokumentari, kita tunjuk. Motoh kawan tu. Wah. Pada mereka itu semua menyebabkan batin mereka jadi lebih hebat, jadi ada super power, jadi lebih detach dengan dia punya asal usul Brahman. Dia ni Atman.
Oh, apa dia? Sebab tu Islam agama wahyu, bukan agama mistik. Islam tak ajar benda-benda mistik lagu tu. Mari Melayu sebab campur belaka, pengaruh Indah ada, Farsi ada. Barang mistik ni dia minat. Baca bismillah 100 kali. Tengoklah. Malam ni tak jadi 3 minit jadi 20 minit. Dia nak bagi lagu tu. Tok ayah, apa amalan ni nak kau bini pak okey belaka ni? Adalah rahsia. Dia minat benda lagu tu. Alah, baca Yasin ya. Tiap-tiap malam baca Yasin. Jangan tinggal. Kawan ni baca Yasin. Quran lain tak baca. Nak baca Yasin tiap malam sebab apa? Nak bagi pak juga ni. Itu. Allahu Rabbi akan ingatlah. Akhir sekali di situ kita kata mereka terlalu memuliakan aliran akidah ahli kalam juga sangat mesra dengan sufi tarikat sehingga sering kali juga berlaku penyelewengan yang memalikkan manhaj. Mereka terlalu memuliakan tokoh-tokoh tertentu sehingga menerima segala pandangan dan khabar yang tidak tepat serta menyalahi wahyu sendiri atas dasar taat dan sangka baik yang tinggi. Ada wali ahli bait yang wali boleh hidup tanpa jantung selama 20 tahun. Allahu Akbar. What on earth? This kind of information, this kind of knowledge we can accept. What kind of mind did you have? Kita dengar tapi ni tak apa, wali-wali. Tak ada otak pun tak apa. Kita tak ada jantung, tak ada otak. Allah Rabbi. Seolah-olah kebenaran dan agama ini ada pada individu, bukan pada hujah mereka. Dan akhir sekali untuk ni, kesimpulannya mereka tidak akan mengeluarkan golongan ahli kalam sama ada daripada Asy'ariyah atau Maturidiyah yang asli yang asli daripada keluarga besar ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Abu Mansur al-Baghdadi dan al-farqu bainal firaq, dan ramai lagi ulama-ulama firaq, ulama-ulama aliran pemikiran akidah lah tu. Tak begitu. Ini pandangan sebahagian pihak. Nanti kita akan tengok sikap pihak ketiga pula yang cenderung kepada ilmu kalam. Itu kita akan sambunglah insya-Allah. Ini sekadar pandangan-pandangan yang tidak muktamad. Saya selalu ulang, ini berdasarkan realiti dan fakta-fakta yang kita lalu 10 tahun dulu Tuan-tuan boleh setuju dan tak setuju sebab ialah saya tengok mungkin satu perspektif saja. Ada orang lain daripada pandangan yang lebih banyak. Cuma saya rajin menulis. Jadi adalah buku ni. Jadi kekallah pandangan saya dalam ni. Bolehlah orang setuju tak setuju pun. Tak ada masalah insya-Allah. Jadi kita berhenti situ. Nak buka soalan pun lewat dah ni. Nanti kita tangguhlah soalan pada sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.